Kek TV KPM. Okay, terima kasih Aiman. Untuk segmen ini berkaitan dengan peranan jawatankuasa hubungan antara kaum. Okay, kita dah tahu berkaitan dengan hubungan jawatankuasa hubungan antara kaum dari segi organisasinya. Sekarang kita akan lihat apakah peranan yang dimainkan oleh jawatankuasa hubungan antara kaum atau dikenali sebagai CLC. Okey, jawatankuasa hubungan antara kaum ataupun CLC berperanan untuk menyelesaikan pelbagai isu. Pelbagai isu ni, isu apa yang diselesaikan? Ialah isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Masalah antara kaum yang wujud akan diselesaikan oleh jawatankuasa hubungan antara kaum. Dan antara isu tersebut sudah pastilah politik, kedudukan istimewa orang Melayu, kedudukan ekonomi orang Melayu, kewarganegaraan orang bukan Melayu dan juga isu pendidikan. Ada 5 isu. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, saya mulakan dengan isu politik, iaitu persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Okey, apa yang dimainkan oleh CLC ialah mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dengan memberi pengalaman pilihan raya secara berperingkat. Okey, macam mana tanah Melayu nak merdeka, mereka perlu menghadapi atau menjalankan proses pilihan raya, tetapi secara berperingkat. Kenapa saya kata secara berperingkat? Kerana ada pilihan raya Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Okey, itu antara kesan daripada ke arah perpaduan kaum yang dinyatakan dalam isu politik. Okey, itu berkaitan dengan isu politik. Isu politiklah berkaitan dengan berkerajaan sendiri. Okey, seterusnya isu kedudukan istimewa orang Melayu. Okey, orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa. Sebab apa? Sebabnya mereka menyatakan mereka adalah penduduk asal rantau alam Melayu. Dan apa yang peranan yang dimainkan oleh CLC? CLC bersetuju agar orang Melayu mempunyai kedudukan istimewa. Kerana apa? Kerana orang Melayu telah menunjukkan taat setia, tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Mereka iktiraf bahawa tanah Melayu merupakan tanah air mereka. Jadi mereka berhak untuk mendapat kedudukan istimewa ataupun hak tersebut. Dan apa kesan ke arah perpaduan kaum? Keistimewaan orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan sah kaum lain diiktiraf. Walaupun memperakui keistimewaan orang Melayu, tapi dalam masa yang sama, kerajaan mengiktiraf kepentingan sah kaum lain. Okey, seterusnya ialah isu ekonomi. Isu ekonomi ini ialah kita akan melihat berkaitan bagaimanakah kedudukan ekonomi orang Melayu ketika itu. Okey, ketika itu orang Melayu tidak memperolehi peluang yang sama seperti bukan Melayu. Contohnya dalam sektor apa? Sektor perniagaan dan perusahaan. Okey, mereka tidak punya peluang yang sama. Okey, jadi apa peranan yang dimainkan oleh CLC? Mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Okey, nak mengatasi bagaimana masalah ekonomi orang Melayu, terutama dalam sektor perniagaan, CLC mencadangkan satu penubuhan atau satu pembentukan agensi yang akan membantu ekonomi orang Melayu. Dan apa kesan ke arah perpaduan kaum? Akhirnya, penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa atau dikenali sebagai RIDA pada tahun 1950. Dan RIDA ini sebenarnya ialah tuntutan daripada Datuk On Jaafar. Dia yang menuntut supaya mewujudkan RIDA. Untuk apa? Untuk membantu ekonomi orang Melayu, terutamanya dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Okey, dan akhirnya mereka akan memberi bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan. Okey, seterusnya isu berkaitan kewarganegaraan bukan Melayu.
Okey, ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Apa peranan yang dimainkan oleh CLC dalam isu ini? Okey, bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan bekerjasama antara satu sama lain dalam kalangan penduduk. Maksudnya, isu kewarganegaraan bukan Melayu ini sangat penting. Supaya apa? Supaya kaum bukan Melayu itu dapat menumpahkan taat setia, memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan dalam masa yang sama, mereka mampu bekerjasama sebagai sebuah masyarakat ataupun sebagai satu masyarakat. Okey, dan apa kesan ke arah perpaduan kaum? Syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta bertanggungjawab terhadap negara. Okey. Dan isu seterusnya ialah isu yang terakhir ialah isu pendidikan. Okey, isu pendidikan ini dapat dilihat dari segi sistem persekolahan. Sistem persekolahan berbeza-beza, tidak sama. Dia mengikut kaum masing-masing, menggunakan bahasa pengantar masing-masing, menggunakan buku teks yang berbeza dan menggunakan sukatan yang berlainan. Okey, apa peranan CLC ketika ini? CLC mencadangkan sistem pendidikan yang seragam. Sebab apa seragam? Untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum. Dan apa kesan ke arah perpaduan kaum? Penubuhan jawatan kuasa pendidikan. Jawatan kuasa ini mengkaji balik sistem pendidikan supaya melahirkan satu sistem pendidikan yang seragam yang boleh diterima oleh semua kaum, baik Melayu, Cina ataupun India. Okey, Aiman, saya dah terangkan secara teliti berkaitan dengan peranan yang dimainkan oleh CLC, termasuk isunya, termasuk kesannya. Okey, sekarang ni tibalah masa untuk saya menguji murid-murid saya dalam talian. Okey, sekarang ni Aiman, saya ada 3 sampul. Ini sampulnya. Ini bukan duit raya tau, ini adalah soalan. Okey, ada sampul 1, ada sampul 2, ada sampul 3. Okey, siapa yang nak mulakan menjawab soalan? Nak angkat tangan dan pilih nak sampul yang mana? Okey. Okey, Aziz. Aziz nak sampul mana, Aziz? Saya nak pilih sampul nombor 1 lah. Pilih nombor 1 sebab orang pertama, sampul 1 dah settle. Okey, kita akan lihat apa soalannya. Okey, nyatakan isu pendidikan dan peranan yang dimainkan oleh CLC. Okey. Isu pendidikan ialah berkaitan sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum, menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang lain. Apa yang CLC lakukan ialah mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Okey, tengok tepat ataupun tidak jawapannya. Okey, itu isu pendidikan. Isunya ialah menggunakan sistem pendidikan tidak seragam. Sebab apa tidak seragam? Bahasa pengantar berbeza, buku teks berbeza, sukatan pun berbeza. Dan apa peranan CLC? Okey, CLC mengkaji untuk menyeragamkan sistem pendidikan. Maksudnya jawapan Aziz ni tepat. Kita nak bagi berapa bintang Saya nak bagi berapa je, Gop? Berapa Saya bagi 4 bintang. Wow, 4 bintang. Okey, kita ada lagi 2 sampul, sampul kedua dan sampul yang ketiga. Okey, siapa nak terus jawab? Pilih dulu sampul. Okey, siapa nak pilih angkat tangan. Okey, Daniel. Okey. Ini soalannya. Okey, soalannya, nyatakan peranan CLC dalam mengukuhkan kedudukan orang Melayu. Okey, cikgu. Okey, Peranan teruskan. CLC adalah mencadangkan penubuhan potensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Okey, terlihat betul atau tidak? Okey, mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Tepat sekali. Okey, saya bagi Daniel 4 bintang. Okey. Seterusnya dah tak ada pilihan. Ada satu je sampul. Siapa nak jawab? Nak jawab angkat tangan. Okey, Una. Okey, Una dah bersedia ke belum? Okey, sudah. Okey, terlihat Una. Bagaimanakah peralihan kuasa
ke arah berkerajaan sendiri dilaksanakan. Bagaimana peralihan kuasa tersebut dilaksanakan? Peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilaksanakan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Okey, tengok tepat ataupun tidak tepat jawapan Una. Kita lihat ya. Okey, peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilaksanakan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat. Tepat sekali. Itulah proses peralihan kuasa. Untuk peralihan kuasa, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah memberi pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Okey. Okey, seterusnya soalan kebat. Pada pandangan anda, apakah kepentingan perpaduan kaum bagi sesebuah negara? Okey, kita lihat siapa yang berada dalam talian yang ingin menjawab soalan kebat ini. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Cepat. Siapa nak Okey, jawab? Alisha. Saya akan menggunakan prinsip 5 jari iaitu fakta, huraian lanjut dan inference. Baik, pada pendapat saya, kepentingan perpaduan kaum bagi sesebuah negara ialah untuk mewujudkan ekonomi yang stabil. Sebagai huraian, penindasan ekonomi tidak akan berlaku kerana setiap kaum mempunyai peluang dalam ekonomi. Sebagai huraian lanjut, mereka tidak mempunyai perasaan hasad, dengki, sebaliknya bersaing secara sihat untuk mendapatkan kekayaan. Persaingan sihat ini menyebabkan ekonomi negara berkembang maju dan membuka peluang perniagaan kepada masyarakat dan sekaligus juga kadar pengangguran dapat dikurangkan. Sebagai inference, jelaslah perpaduan yang disemai dalam diri masyarakat menyebabkan kemajuan negara. Hal ini kerana walaupun mereka berbeza latar belakang bangsa maupun agama, tetapi matlamat mereka sama untuk memastikan negara maju dan membangun demi keselamatan hidup semua. Okey. Kita akan lihat tepat ataupun tidak jawapannya. Dahsyat juga Okey, jawapan yang dinyatakan oleh Alia tepat, itu mewujudkan ekonomi yang stabil. Dan Alia berjaya mendapat 4 bintang. Didik TV KPM